Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran pendidikan Islam dalam bidang adab berkaitan tajuk berjual beli dengan berhemah bahagian kedua. Baiklah, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 169. Mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Okay, dalam muka surat ni kita dapat lihat terdapat 3 sifat Nabi Muhammad SAW yang kita boleh contohi semasa berjual beli. Yang pertama, bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Sebagai contoh, kita ambil contoh berkaitan dengan hutang. Baiklah, orang yang berhutang dengan kita, kalau kita lihat dia betul-betul tak ada duit, jadi kita boleh bertolak ansur, kita bagi dia tempoh lagi. Sebagai contoh, sebelum ni kita dah bagi tempoh seminggu untuk dia bayar hutang kita, tapi kita tengok keadaan dia tak mengizinkan, jadi kita bertolak ansur, kita extend lagi ataupun kita lanjutkan lagi tempoh untuk dia bayar hutang kepada lagi 2 minggu. Itu sebagai contoh. Baiklah, yang kedua, jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Sebagai contoh, orang yang berniaga ataupun yang menjual buah-buahan ataupun ayam ataupun ikan. Pada mesin timbang dia tak boleh kena jujur, tak boleh nak tipu. Ada setengah peniaga dia lebihkan timbangan, dia adjust dekat mesin timbang dia tu supaya berat 500 gram, padahal tak letak lagi apa-apa barang dekat atas mesin timbang itu. Jadi tak boleh, kita kena jujur dan amanah seperti mana yang Rasulullah pesan kepada kita. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Kisahnya, seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Jadi kat sini dia hutang dengan seorang, dia hutang orang tu seekor unta, dan dia ada unta yang lebih baik daripada unta yang dibagi dekat orang yang dia hutang tu. Jadi kat sini kita kena bagi barang yang terbaik. Seterusnya, kepentingan beradab ketika berjual beli. Kepentingan dia pada individu, iaitu individu itu akan mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Baiklah, kepentingannya pada peringkat masyarakat, iaitu masyarakat Islam, imej dia akan terjaga. Hidup aman, damai dan sejahtera, tiada lagi sengketa. Dan yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuas hati. Dan kepentingan untuk negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, menjaga kestabilan ekonomi negara dan memelihara imej negara kita sebagai negara Islam pada pandangan negara luar, terutamanya negara yang bukan Islam. Baiklah, kita lihat contoh adab-adab ketika berjual beli. Murid-murid boleh buka muka surat 171. Yang pertama, situasi ketika kita di kantin atau di kedai makan. Sebagai penjual, adab yang perlu kita buat atau laksanakan adalah sabar dan mesra melayan pelanggan yang datang ke kedai kita. Yang kedua, menyediakan makanan yang halal, bersih dan berkhasiat. Kita ke persekitaran tempat kedai makan kita ataupun kantin kenalah bersih, tiada lalat dan seumpamanya.
Baiklah, adab sebagai kita seorang pembeli, yang pertama kita kena beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Tak boleh nak berebut-rebut. Yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Ini bila dah sampai depan kita, time itulah kita nak pilih, terambang mata. Okey, jadi jangan ambil masa yang lama sangat sebab rakan-rakan yang lain kat belakang pun nak beli juga. Baiklah, situasi yang kedua adalah di pasar jualan. Sebagai seorang penjual, adab yang perlu kita laksanakan adalah kita kena jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Kalau pembeli tu dia nak beli ayam sekilo contohnya, jadi penjual kena bagi ayam sekilo. Contoh, ataupun dia nak beli buah-buahan 2 kilo, dia kena timbang sukat buah tu sebanyak 2 kilo. Yang kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Yang ni dia je jual barang tu, kedai lain tak jual, jadi dia ambil untung, dijual mahal. Jangan macam tu. Seterusnya, sebagai pembeli, memberikan laluan ketika selesai membeli. Selepas dah beli, kita kena bagi laluan kepada orang lain supaya tak sesak. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Kena pilih barang yang halal dan baik sahaja. Dan situasi yang ketiga, di kedai barangan harian. Yang ni di kedai-kedai yang menjual barangan harian. Dan sebagai penjual, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan yang melampau. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Dia tak boleh susun. Contoh, bahagian ni bahagian makanan, tiba-tiba dekat bawah tu ada pula bahagian yang bukan makanan. Jadi tak manis kat situ, tak cantik. Lagi satu, tak ada tanda harga. Ini dah menyusahkan pembeli dan juga penjual. Sebab apa? Bila tak ada tanda harga, pembeli pun terpaksa tanya penjual. Penjual pula terpaksa layan kerana pembeli. Jadi kena letak tanda harga untuk memudahkan urusan jual beli. Bila adab sebagai seorang pembeli pula, ketika di kedai barangan harian, tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Bila kita dah masuk, janganlah kita sentuh-sentuh, rosak-rosakkan barang-barang tu. Okay, jangan kita jatuhkan, terutamanya anak-anak kecil lah. Okay, yang kedua, menghormati penjual dan pembeli yang lain. Bila dah masuk tu, suara jangan kuat-kuat. Kena ingat kita datang kedai untuk beli barangan, bukan untuk berborak-borak. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.